Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada students 5 Al-Biruni. Semoga berada dalam keadaan sihat dan sejahtera bersama keluarga yang tersayang. Okey, bagaimana hari ini Siti Nur Mawadah, sihat? Apa khabar hari ini? Sihat. Sihat. Okey, alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Okey, manalah yang lain. Okey, kelas awal pagi je kantoi. Okey, tak tahulah cikgu tu. Okey, tak apalah, kita teruskan. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini, eloklah kita membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Semoga kelas dan pelajaran kita diberkati oleh Allah dan mendapat petunjuk ilmu darinya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah hari Jumaat hari ini 16 Julai 2021, sekarang pukul 7.50 pagi lebih kurang. Okey, sebelum cikgu mulakan pelajaran, cikgu ada beberapa perkara yang nak cikgu sampaikan kepada kamu. Yang pertama berkenaan dengan kembali ke sekolah bersemuka. Okey, mengikut plan asal, kemungkinan kita akan kembali sekolah bersemuka untuk kelas peperiksaan selepas cuti pertengahan penggal. Bermakna pada 26 hari bulan Julai kita dah mula sekolah bersemuka. Namun begitu, memandang negara kita ni semakin meruncing, kemungkinan besar kita kemungkinan besar sekolah secara bersemuka untuk peperiksaan. Sepatutnya macam ni. 26 tu awak naik sekolah, belajar dulu seminggu, minggu depannya iaitu pada awal bulan Ogos. Okey. Dan sekiranya keadaan ni meruncing, semalam dah pun dah 13,000 dah kes positif, kemungkinan besar diteruskan dengan PDPR, maka kemungkinan peperiksaan pertengahan tahun dilaksanakan secara di rumah lah, bukan sekolah. Cuma awak tidak boleh tengok buku. Jadi di rumah anda menjawab peperiksaan mengikut masa sebenar, dengan dipantau oleh ibu bapa masing-masing. Itulah, kalau tak dipantau pun anda kena jujur. Sebab tidak ada siapa yang nak pantau anda kan. Tak boleh tengok buku lah. Sebab ada akuan tu yang perlu pelajar tulis. Begitulah maklumat yang cikgu nak sampai kepada kamu. Okay? Kalau tak ada masalah, katakanlah COVID ni kesnya positif, turun pada 1,500 tiba-tiba kan. Mungkin boleh kot naik sekolah. Tapi susahlah nak capai angka tu. Semalam pun dah 13,000. Okay, tak tahulah hari ni berapa. Baik, itulah dia perkongsian maklumat yang cikgu boleh sampaikan kepada kamu. Okeylah, baiklah Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang baru. Kita masih lagi dalam bab 7. Okey, kita akan belajar hari ini insya-Allah topik 7.3 dan kalau sempat tu topik 7.4. Baik, lihat buku teks anda. Okey.
bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu misi yang pertama kita. Misi kedua ialah dapat meneroka bukti bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jadi anda memberi bukti bahasa Melayu itu adalah bahasa ilmu. Buktinya apa? Begitu juga bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Baik, kita teruskan. Okey. Baik. Seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Okey. Pada tahun 1957 kan kita merdeka, okey, dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka ada bahagian tentang bahasa Melayu ni. So bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Okey. Beberapa langkah telah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, antaranya Akta Bahasa Kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat keilmuan dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi usaha memartabatkan bahasa kebangsaan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, cek balik. 1, 2, 3, 4. Okey, baik. Ada 5 sebenarnya. 5. Okey, ada 5. Bahasa Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahasa rasmi pentadbiran. Ada di bawah. So dalam ni untuk KK misi yang pertama atau KK yang pertama, ada pelajar boleh menjelaskan 5 usaha kerajaan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ada 5 usaha atau 5 langkah. Baik, kita lihat langkah yang pertama. Baik, bahasa bahasa rasmi untuk alat memupuk perpaduan kaum. Okey, sebab apa? Dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan, menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi antara satu sama lain. Apabila dapat berinteraksi antara satu sama lain, maka kita boleh kenal budaya orang lain. Kita boleh kenal peribadi orang lain itu. Okay? Terutama kawan-kawan kita yang terdiri daripada bangsa-bangsa lain. Jadi secara tidak langsung dengan penggunaan bahasa Melayu ini, ianya dapat merapatkan hubungan antara kaum. Macam tu. Dan kedudukan bahasa Melayu ni diperkukuhkan dengan penggubalan undang-undang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan ataupun dikenali dengan Akta 32. Okey, akta ini digubal di bawah perkara 152, Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Inilah dia bukti bahasa Melayu dimartabatkan. Kerana dimartabatkan, buktinya adanya Akta Bahasa Kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan bahasa Melayu dijadikan alat untuk memupuk perpaduan kaum. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat usaha yang kedua. Okey, usaha yang kedua. Ni je aku cakap tadi. Yang ni yang kedua Atas ni yang pertama. Kita lihat bahasa rasmi pentadbiran. Baiklah. Dalam pentadbiran, bahasa Melayu dijadikan sebagai alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa lain dalam komunikasi pentadbiran ataupun urusan rasmi, tak boleh. Okey, tak boleh, kena gunakan bahasa Melayu kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Sebagai contoh, di sekolah guru mengajar dalam bahasa Inggeris sebab mata pelajaran itu bahasa Inggeris, tu tak apa. Selain daripada itu,
mestilah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerana urusan rasmi. Okey, contoh pergi jabatan-jabatan kerajaan ataupun berjumpa pegawai di kementerian-kementerian, surat-surat rasmi mesti ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Tidak boleh menggunakan bahasa lain. Okey, sekiranya menggunakan bahasa lain boleh, itu salah di sisi undang-undang sebenarnya sebab kita ada Akta Bahasa Kebangsaan. Okey. Baik, kalau kita lihat kat sini, okey, cuba lihat di sini kan. Ni nampak dalam para 2, ni para 2 ni, okey. Bahasa kebangsaan digunakan bagi maksud-maksud rasmi. Lainlah dia. Okey. Baik. Kita lihat yang ketiga pula. Sambung. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam sebelum ni mahkamah menggunakan bahasa Inggeris. Kemudian campur-campur, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Pada tahun 1990, bahasa Melayu digunakan sepenuhnya urusan di mahkamah. Okey? Baik. Maksudnya, hakim, juri, peguam-peguam yang terlibat dalam perbicaraan kes, okey, ataupun pendengaran kes dengan bahasa Melayu. Okey. Baik, kita lihat yang ketiga. Memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Okey, baik. Jadi dalam sistem pendidikan, bahasa Melayu dimartabatkan dengan pembukaan SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan, yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di seluruh negara. Okey. Sebagai bahasa besar. Okey. Dan sekarang semua sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Baik, penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid sekolah akan memupuk semangat kekitaan. Kekitaan ni semangat kebersamaan. Okey, kita ni ada geng kan, ada kebersamaan lah, kebersamaan, kemuafakatan. Okey, satu geng, satu kepala dalam bahasa pasarnya macam tu. Dan bersatu dalam kalangan murid. Yang sama. Okey. Bahasa pengantar yang seragam walaupun murid tu terdiri daripada pelbagai kaum, Cina, Melayu, India menggunakan bahasa Melayu. Kita dapat sharing kita punya pendapat. Okay, kita dapat berkongsi kita punya hobi, contohnya berkongsi minat, okay, main game dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okay, dan sudah tentulah memupuk semangat kekitaan. Baik. Untuk tujuan tersebut, okey, guru-guru dilatih untuk mengajar bahasa Melayu di sekolah menengah kebangsaan. Okey, so guru terlatih lah, masuk di sini guru ni lulusan daripada maktab perguruan ataupun lulusan ijazah sarjana perguruan dalam bidang bahasa Melayu. Okey, supaya bahasa Melayu ni boleh diajar di sekolah menengah oleh guru-guru terlatih dalam bidang bahasa Melayu. Okey, guru khas. Okey, guru khas ni juga ditempatkan di SMJK, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina kan. Yang ramai Cina terutama di bandar-bandar tu dia ada sekolah menengah jenis kebangsaan. Jadi di situ perlu ada guru khas terlatih bahasa Melayu untuk mengajar sekolah menengah jenis ini sebab ni sekolah vernakular ni tetapi masih bercorak kebangsaan. Jadi guru khas mestilah ditempatkan di sekolah ini. Kenapa namanya guru khas? Dia ada special training. Sebab apa? Sebab untuk semuanya Cina. Okey. Jadi mereka ada kalangan mereka ni ada yang belum mahir lagi dalam bahasa Melayu. Dan itu sebabnya guru khas ni menerima latihan khas untuk mengajar di sana. Baik. Jadi langkah ini bermatlamat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Okey, bahasa ilmu ni bermaksud
bahasa perantaraan bagi menyampaikan ilmu sehingga ke peringkat tinggi. Okey, bermaksud kalau kita lihat dalam mata pelajaran lain selain pada bahasa Melayu, dan sejarah, mata pelajaran yang lain terutama mata pelajaran sains, buku-buku teks kita juga ditulis dalam bahasa Melayu. Guru-guru mengajar mata pelajaran pun dalam bahasa Melayu, kecuali bahasa Inggeris tu memang kena guna bahasa Inggeris. Jadi salah kalau sekolah tu mengajar subjek lain selain bahasa Inggeris ni dengan menggunakan bahasa Inggeris. Nak mengajar kimia, fizik, biologi pun kena mohon dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Kena mohon dulu. Nak mengajar kimia dalam bahasa Inggeris, pihak sekolah kena mohon dengan JPN untuk mengajar dalam bahasa Inggeris. Dah lulus baru boleh ajar dalam bahasa Inggeris. Kalau tak, teruskan dengan bahasa Melayu. Sampai macam tu sekali bahasa Melayu dimartabatkan sebagai bahasa ilmu dalam sistem pendidikan negara. Baik, kita lihat lagi dalam glosari ini. Bahasa rasmi merujuk kepada dalam situasi rasmi lah. Dalam umpamanya dalam urusan pentadbiran, pendidikan, urusan perdagangan dan juga kehakiman. Baik. Begitulah student, langkah yang ketiga memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Baik. Kalau kita lihat di sini section 2 ni, ni tadi yang cikgu sebut. Di mahkamah pun sama, bahasa Melayu digunakan mahkamah kecuali pemberian keterangan oleh seorang saksi. Saksi tak apa, kadang-kadang saksi itu tidak fasih bahasa Melayu. Sebagai contoh, saksi itu orang luar ataupun warga negara luar ataupun yang tidak fasih berbahasa Melayu. Jadi mahkamah kena lantiklah juru bahasa untuk terjemahkan apa yang dicakap. Tetapi mahkamah still bersidang dalam bahasa Melayu. Terusnya, di sini kita ada soalan kebat di sini yang menarik untuk kita bincangkan. Bagaimanakah penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk perpaduan rakyat? Baik, nanti kita bincang yang ini. Baik, kita lihat seterusnya UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Tadi kita dah tahu bahawa bahasa Melayu ni sebagai bahasa ilmu. Bahasa ilmu ni adalah satu medium, satu keupayaan sehingga bahasa pengantara untuk menyampaikan ilmu sehingga peringkat lebih tinggi. Ini buktinya peringkat lebih tinggi. Di selain sekolah, ada universiti yang menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu. Universiti tersebut ialah UKM. Masuk UKM, boleh. UKM bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Semua bahasa Melayu. Baik Jadi UKM ni adalah satu usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jadi pusat pengajian tinggi awam yang pertamalah yang menawarkan pelbagai kos dan bidang dalam kursus bahasa Melayu. Contohnya kursus-kursus sains, semua pun dalam bahasa Melayu. Jadi mudahlah untuk kita belajar di sana lah. Tapi tak mudah juga sebab kursus-kursus sainsnya core juga. Cuma mudahnya dari segi bahasanya dalam bahasa Melayu kita cepat faham. Itu sajalah. Baik. Selain daripada itu, di UKM juga ada ditubuhkan Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM. Kemudian digantikan dengan nama ATMA, Institut Alam dan Tamadun Melayu. Jadi jadi ATMA ataupun IBKKM ni adalah sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dan tamadun Melayu. Ditubuhkan di UKM. Baik. Jadi institut ini menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan dari pelbagai kaum dari dalam dan luar negara. Jadi UKM ni terkenal juga yang pertama menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa ilmu, dan ada satu institut namanya ATMA lah dalam UKM ni. Memang terkenal di Malaysia dan di negara luar juga.
nak kaji alam Melayu. So, pengkaji luar akan datang ke UKM, datang di institut ini. Okey, Atma ni Baik. Baik, seterusnya kita lihat peranan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, DBP ni ditubuhkan hasil daripada perjumpaan ataupun kongres lah, perhimpunan cendekiawan bahasa dalam satu kongres, iaitu Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang ketiga. Dalam resolusi tersebut, digesa untuk tubuhkan satu institut lah. Nama institut ni Balai Pustaka. Sekarang DBP lah. Jadi pengarah pertamanya adalah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Baik, dah ada cawangan-cawangan lah ditubuhkan di seluruh negara. So, apa tujuan DBP? Ini tujuan dia. Apa tujuan dia? Ini tujuan dia. Mengembangkan aktiviti bahasa dan juga sastra untuk memupuk perpaduan. Sudah tentulah untuk memupuk perpaduan. Baik. Jadi antara peranannya untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu, menerbitkan buku dan majalah, risalah, seminar, bengkel serta aktiviti sempena minggu, bulan dan bahasa kebangsaan. Jadi DBP, dan buku tu kadang-kadang daripada luar negara diterjemahkan oleh DBP dalam bahasa Melayu. Jadi itulah mengembang risalah yang dikeluarkan oleh DBP. Baik. Jadi awak kena ingat, oleh kerana sekarang ni kita bincang tentang perpaduan, so DBP memang adalah satu institut untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum. So ada slogan yang terkenal yang dilancarkan oleh DBP, iaitu Bahasa Jiwa Bangsa, dilancarkan pada tahun 1990, agar dapat mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu melalui bahasa. Macam itulah DBP. So ada berapa? DBP ni dah berapa? Jadi UKM ni yang keempat, usaha yang keempat, manakala DBP adalah usaha yang kelima. Mawadah, faham tak setakat ni? Ada nak tanya? Satu soalan. Boleh? Silakan. Satu soalan. Cikgu, kenapa bahasa Melayu, kalau kita yang subjek-subjek tu kan nak ajar dalam bahasa Inggeris, kenapa kita kena minta sampai minta permohonan? Ya. Ya, betul. Soalan dia? Soalan dia, adakah itu merupakan satu ancaman? Tak berapa jelas. Bahasa Melayu. Atau awak boleh type dalam awak boleh type dalam chat. Tak berapa jelas, sangkut-sangkut awak punya. Tak apa. Cikgu tunggu sebab sangkut-sangkut. Mungkin internet tak stabil. Kita menunggu soalan daripada Siti Mawadah. Sebab cikgu tak boleh dengar, bukan boleh dengar tapi sangkut-sangkut sebab kemungkinan talian tidak stabil. Dia punya kejap dia tinggi, kejap rendah. Jadi kita tunggu, kita tengok ruangan chat apakah soalan Mawadah.
Okey, sementara menunggu Mawadah menulis soalan. Okey, jadi cikgu naikkan kembali kita punya misi pelajaran kita ataupun KK. Okey, pelajar dapat menjelaskan usaha kerajaan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ada berapa usaha? Ada 5 usaha. Okey, kemungkinan Mawadah dah tulis soalannya. Okey, bagus Mawadah. Adakah dia kenapa sampai kena mohon? Okey. Sampai kena mohon adakah ada ancaman untuk bahasa Melayu? Okey, ini Mawadah, bukan ancaman. Dia tidak ada ancaman pun sebenarnya. Baik, begini. Okey. Semoga penjelasan ini dapat memberi pencerahan kepada semua yang dengar. Baik. Okey, oleh kerana negara kita ni masuk satu era ataupun pembelajaran ataupun abad ke-21. Jadi di sekolah ada beberapa mata pelajaran yang dianggap kebolehpasaran yang tinggi, terutama mereka yang masuk kursus atau bidang STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Okey, jadi dalam subjek-subjek ini, penggunaan bahasa Inggeris adalah kritikal kerana di luar sana bahasa Inggeris ni memang dijadikan sebagai memang dijadikan sebagai buku-buku ataupun istilah-istilah dalam sains, teknologi, engineering, maths ni memang banyak dalam bahasa Inggeris. Itu kita tidak boleh nafikan sebenarnya. Okey, jadi untuk memperkasakan bahasa Melayu ni, kita kena jadikan dia sebagai bahasa pengantar, bahasa ilmu dan juga bahasa rasmi juga di sekolah. Itu kita tak boleh nafikan sebab ada murid-murid perlu didedahkan dengan bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris ni bahasa utama di dunia. Jadi kita tidak boleh ketinggalan, terutama apabila kita ni atau student ambil kursus-kursus sains tulen, umpamanya contoh rakan-rakan anda di kelas 5 Al-Farabi. So ada kimia, ada fizik, ada bio. So di luar nanti selepas mereka tamat jantan 5 sambung pengajian di peringkat universiti, mereka akan subjek yang sama tetapi kali ini dalam bahasa Inggeris sepenuhnya di universiti. Kalau contoh masuk UIA contohnya total bahasa Inggeris ataupun UiTM bahasa Inggeris. Nampak tak? Okey, lagi satu, walaupun kimia, fizik, biologi diajar dalam bahasa Melayu, murid tidak akan dapat daripada istilah-istilah yang memang kena kekalkan dalam bahasa Inggeris. Contoh subjek nak ambil kimia lah kan. Contoh helium, contoh gas, kan semua itu istilah-istilah yang dari istilah-istilah bahasa Inggeris yang kita kekalkan, yang dimasukkan dalam perbendaraan bahasa Melayu. Macam tu. Jadi sebenarnya bukanlah satu ancaman kepada bahasa Melayu sendiri. Tidak, dia bukan satu ancaman. Cuma dia kena mohon lah. Kena mohon dengan jemaah itu ada proses atau prosedur, tidak ancaman. Mohon sebab nak mertabatkan bahasa Melayu itu juga. Namun dalam masa yang sama, bahasa Inggeris ni perlu pelajar tahu. So, kerana dia adalah bahasa ilmu di luar sana juga sebenarnya. Jadi kalau nak jawab satu ancaman tu pada pendapat cikgu, tidaklah sebab apa yang pertama, sebab kita dah ada akta bahasa kebangsaan. Jadi bahasa kebangsaan tu bahasa Melayu, so tidak ada ancaman. Jadi nak jaga ni, ni mungkinlah nak jaga. Mungkin Mawadah ada ancaman, mungkin juga kan. Mana tahu kalau tak ada akta tu, ramai cikgu yang menggunakan bahasa Inggeris. Cuma guru boleh mengajarlah dalam dua bahasa. Kan boleh mengajar dalam dua bahasa, boleh? Dua bahasa boleh. Contohnya cikgu-cikgu nak ajar dua bahasa, boleh kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris, boleh terjemahkan. Boleh. Tapi kalau nak ajar sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, kalau tak silap cikgu lah kena mohon. Kena mohon kot.
Okey. Kalau tak silap cikgu. Macam itulah Mawadah. Okey, jelas Mawadah? Jelas. Faham. Mawadah jelas? Jelas. Macam itulah Mawadah Kena kata ancaman mungkin juga kalau tak ada Akta Bahasa Kebangsaan tu kan. Mungkin juga mungkin. Tak tahulah kan, mungkin. Tapi apa yang penting kita tahu bahasa Melayu memang sebagai bahasa ilmu, kita kena martabatkan. Inilah usaha-usahanya. Siapa lagi nak martabatkan? Kita kan duduk di Malaysia, mesti bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Bahasa Inggeris, dari segi bahasa Inggeris, bahasa Inggeris pula adalah bahasa kedua terpenting di negara kita. Kalau awak nak tahu bahasa kedua terpenting. Sebab apa bahasa Inggeris ni? Yes, bahasa ilmu antarabangsa sebenarnya. Okey, macam cikgu cakap tadi, banyak subjek-subjek di sekolah, terutama subjek-subjek sains dan engineering, semua gunakan bahasa Inggeris. Okey, jadi memang betul. Itu tidak dapat kita nafikan sebenarnya, tak dapat kita nafikan. Memang tak boleh nafikan. Itu sebabnya nanti kalau kita tak jumpa penggunaan bahasa Melayu dalam penggunaan bahasa Inggeris dalam subjek-subjek ini, kita jumpa nanti di universiti. Contoh dalam di sekolah kita, Cikgu Zaridah mengajar biologi kan, gunakan bahasa Melayu. Tapi kita dengar istilah-istilah tu masih lagi bahasa Inggeris, istilah biologi tu. Cuma penyampaian ilmunya dalam bahasa Melayu. Nanti bila masuk universiti, ambil bidang yang sama, di universiti akan menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Terutama masuk UIA. UIA memang sepenuhnya bahasa Inggeris. Kan, sebab di universiti memang ada foreigners kan, ada pelajar asing yang menuntut di kursus atau kuliah yang sama. Memang interaksi memang guna bahasa Inggeris. Okay, itulah sebenarnya. Okay. Tapi apa yang penting di sini? Okay, bahasa Melayu berjayalah diangkat sebagai bahasa ilmu dengan usaha-usaha kerajaan yang dah buat ni. Okay. Baik. Dan kalau tak ada apa-apa, kita teruskan dengan topik 7, iaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Okay. Apakah misi pembelajaran kita dalam dasar kebudayaan kebangsaan? Yang pertama, murid dapat menyatakan matlamat dasar kebudayaan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat hanya menyatakan saja prinsip dasar kebudayaan kebangsaan. Dan yang ketiga, menjelaskan, yang ini mesti ada huraiannya, mesti ada sokongan lah. Menjelaskan bagaimana dasar kebudayaan kebangsaan dijalankan. Baik. Okay, introduction. Seperti biasa, okay, dasar kebudayaan kebangsaan ini mewujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional. Okay, melalui senilah, kesenian dan kebudayaan. Jadi dasar ini digubal untuk garis panduan masyarakat bagi mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Nampak? Okey, oleh kerana warga negara Malaysia ni bukan terdiri daripada satu kaum. Okey, warga negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Melayu, Cina, India, kaum-kaum lain Sarawak dan Sabah. Belum lagi campur etnik kecil lagi. So sebenarnya banyak bangsa, banyak kaum, banyak etnik dan jadi bila banyak kaum, etnik dan bangsa ini, banyaklah budaya dan agama. Jadi bagaimana kita nak wujudkan satu identiti, okey, dengan menyepadukan, okey, betul ke istilah tu? Menyepadukan semua budaya ni dalam satu identiti. Kan? Inilah dia. Kerajaan memperkenalkan dasar kebudayaan kebangsaan. Baik. Jadi kita tengok sejarahnya sikit lah Okay. So, dia digubal sebenarnya, telah digubal melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan lah pada tahun 1971. Baik, sebenarnya sayanglah sebenarnya negara kita ni banyak budaya. Kalau kita tidak lestarikan untuk generasi akan datang, sayanglah. Okay. Jadi generasi akan datang, dia kaum Cina umpamanya, dia tak tahu budaya dia sendiri. Jadi sayanglah kan, rugi sebenarnya. Begitu juga dengan orang Melayu, India dan lain-lain.
Okay, generasi akan datang tak tahu budaya kita. Tu susah tu. Jadi amat perlu sebenarnya satu dasar kebudayaan kebangsaan ni digubal supaya warisan-warisan budaya ni yang telah membentuk kebudayaan kebangsaan sebagai satu identiti ni dapat diteruskan oleh generasi akan datang. Okey, kalau kita lihat sekarang ni okey, di luar sana ada segelintir masyarakat kita yang apa nama yang dia lebih-lebih pula mengikut kebudayaan barat yang negatif. Kalau positif tak apa, yang negatif. Dan ramai juga sebenarnya segelintir lah masyarakat kita yang tidak tahu budaya kita sendiri, tak tahu. Contoh nilai-nilai ketimuran, itu semua dalam dasar kebudayaan kebangsaan ni. Bukan budayanya ingat menari, ingat menyanyi, bukan, tak semestinya. Ingat tarian. Nilai-nilai murni ni yang sudah ada dalam budaya kaum-kaum masing-masing kan. Itu adalah kebudayaan sebenarnya. Jadi nilai-nilai yang murni ni, yang baik ni kita satukan, membentuk satu identiti di bawah pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan. Macam itulah. Okey. Jadi jadi kongres ni kongres kebudayaan pada tahun 1971, lanjutan daripada Kongres Rakyat. Okey, iaitu Kongres Kebudayaan Melayu lah. Okey, dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua Tun Abdul Razak Hussein di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Kuala Lumpur. Dianjurkan oleh Kementerian Budaya Belia dan Sukan. Ni sejarah je lah. Awak tak perlu tahu sangat yang ni. Okey, inilah dia. Okey, aspirasi Tun Abdul Razak tentang budaya. Kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia. Okey, bangsa Malaysia di sini bangsa yang pelbagai kaum. Melayu, Cina, India, Bumiputera Sarawak, Sabah. Bumiputera Sarawak dan Sabah tu banyak lagi etnik dalam tu. Tak termasuk lagi etnik-etnik yang lain di Semenanjung. Contohnya kaum Serani. Kaum Serani ni orang Portugal. Kan? Dan lain-lain, kaum Sing dan sebagainya. Baik. Agama, nampak kita satukan. Okey, membentuk satu identiti atau keperadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang bermaruah dan memartabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat di dunia ini. Itulah dia. Okey, aspirasi daripada Tun Abdul Razak. Okey, baik, kita lihat apakah prinsip utama yang dijadikan prinsip utama dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Okey. Jadi terasnya adalah berdasarkan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu. Ini terah dia. Okey. Sebab apa? Sebab Semenanjung Malaysia ataupun rantau ini, Asia Tenggara ini, kalau kita belajar memang ada rantau Melayu. Itu sebabnya terasnya adalah kebudayaan rakyat Melayu sebagai tunjang. Kemudian digabungkan dengan kebudayaan lain. Ini merujuk kepada budaya kaum lain yang wajar dan sesuai kita terima. Yang wajar sesuai kita terima sebagai elemen penting. Okey. Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Ini 3 prinsip. Okey, 3 prinsip lah. Okey. Baik. Yang ni sebenarnya tugasan perlu buat ni. Yang ni. Ni yang kat sini. Okey. Baik. nanti kita tengok yang ni. Okey, kita tengok matlamat pembentukannya. Okey. Ada 3 matlamat student. Yang pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Okey. Yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Baik, ini 3 matlamat dasar kebudayaan kebangsaan ataupun tujuan sama, matlamat tujuan objektifnya hampir sama sebenarnya. Baik, siapakah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan dasar ini?
Baik, mari kita lihat. Okey, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Sekarang hari ini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Yang ketiga, Majlis Kebudayaan Negeri. Yang keempat, Istana Budaya di Kuala Lumpur. Ni dia serta Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara. Baik. Kalau awak pernah pergi di Istana Budaya, sebenarnya dalam setiap tahun ada beberapa lah persembahan teater oleh budayawan, oleh pelakon-pelakon teater di Istana Budaya. Yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sering kali lah setiap bulan tu ada persembahan di Istana Budaya. Jadi anda boleh beli tiket dan dia tak sama macam panggung wayang tau. Dia teater dan pelakon-pelakonnya juga pelakon-pelakon terkenal lah. Artis-artis yang terkenal dalam filem juga pernah menjadi pelakon teater di Istana Budaya. Selain itu di negeri-negeri ada yayasan-yayasan kebudayaan ni. Sebagai contoh di Johor namanya Yayasan Warisan Johor kalau tak silap situ. Jadi Yayasan Warisan Johor ni dia nak melestarikan kebudayaan Johor ni. Contohnya dalam tarian zapin, dalam lagu-lagu etnik negeri Johor. Jadi Yayasan Warisan Johor ni memang akan mengekalkan kebudayaan negeri Johor. Dan begitu juga dengan negeri-negeri lain, dia ada budaya dia pula. Ada budaya masing-masing. Dan budaya ni bukan budaya Melayu saja, kita gabungkan semua dalam satu, orang kata, satu kebudayaan kebangsaan. Yang membentuk satu kepribadian kebangsaan. Cikgu ingat lagi semasa cikgu mengajar di Johor. Di Johor tu sekolah yang cikgu mengajar tu memang sekolah yang pelbagai kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Ramai Melayu, ramai Cina, ramai India. Jadi jadi sekolah cikgu membentuk satu pasukan gendang. Namanya Gendang Perpaduan. Pang yang menggunakan alat-alat tradisional lah gendang Melayu. Dan juga orang Cina menggunakan alat-alat gendang tradisional orang Cina, begitu juga dengan India. So tiga-tiga ni bergabung membentuk pasukan dan menghasilkan, orang kata, irama gendang yang mencerminkan satu kebudayaan kebangsaan. Seronok sebenarnya. Itulah dia. Baik. Ni agensi pelaksana ada berapa tu? 5 tak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Salah satu program untuk memartabatkan salah satu program untuk memupuk perpaduan melalui kebudayaan. Baik. Kalau kita lihat di sini. Ni program Citra Warna Malaysia melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Kalau awak perasan pada bulan berapa cikgu tak ingat. Dia ada bulan tu. Di dataran di Kuala Lumpur atau Putrajaya ada perarakan. Kereta-kereta berhias. Ada perarakan pertunjukan kebudayaan tarian. Macam tu. Itu citra warna lah tu. Dan sebahagian ada promosi pelancongan. Antaranya ialah memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan rakyat Malaysia. Kan dataran bulan Mei setiap tahun, dataran Merdeka, yang melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Sebenarnya seronok sebenarnya. Kalau yelah sekarang tak boleh nak pergi. Kalau dulu bulan Mei je kita tunggu. Jadi pergi Kuala Lumpur, pergi KL, kita tengok duduk dekat Dataran Merdeka tu sambil makan kacang dengan keluarga, kita tengok perarakan ni. Memang seronok lah kan, warna-warni tu kan, meriah Kuala Lumpur masa tu. Memang seronok, memang best sebenarnya. Tapi tak buat macam mana sekarang pandemik. Baik, itulah dia Citra Warna, satu program lah yang untuk perpaduan juga sebenarnya, sebab peserta-peserta tu memang peserta yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kadang-kadang orang Melayu memakai pakaian Cina, orang Cina memakai baju disilang budaya, pakai baju Melayu, berarak kan. Semata-mata nak tunjuk kepada kita dan pada pelancong luar bahawa kita ada satu identiti, kita ada satu maruah dan martabat yang unggul lah, untuk kita tunjukkan. Baik, penggiat-penggiat budaya kita juga memainkan peranan
untuk merealisasikan dasar kebudayaan kebangsaan ni. Okey, ramailah yang tersuruh termasuk orang Cina dan juga orang India ni, ada dia punya tokoh masing-masing dalam budaya mereka. Sebagai contoh Azhar Aziz, okey, sebagai tokoh budayawan kalau tak silap cikgu, Azhar Aziz ni penggiat teater ni. Okey, Hamzah Dolmat, seni muzik tradisional Melayu. Manakala Slim Sweetin dalam kesusastraan Melayu, pandai ni, bersajak, berpuisi. Memang bagus ni Slim Sweetin ni. Dan bahasa Melayu ni sangat-sangat fasih. Cikgu malu dengan Slim Sweetin ni. Dia memang fasih bahasa Melayu. Dan lebih baik dia punya bahasa Melayu berbanding kita orang Melayu. Sebab memang dia memang jiwa dia memang ke arah itulah ni. Ni pakar lah kesusastraan Melayu. Samuel Des, okey, tokoh budayawan ataupun ahli muzik tradisional India. Suhaibun Yusof, okey, ni kesusastraan Sabah dan budayanya. Dan juga Matthew Ngau Jau, muzik tradisional Sapeh, Sarawak, dan ramai lagi sebenarnya penggiat-penggiat budaya ni yang tidak disebutkan sini. Ramai lagi, kalau sebut sini penuh pula buku teks dengan muka dia je kan. Ini sekadar contoh. Okey, baik. Jadi tokoh-tokoh ni memberi sumbangan yang besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Jadi ingat lagi di negeri Pahang, siapa nama dia Mawadah? Yang Roslan Madun. Pernah dengar nama Roslan Madun? Mawadah? Tak kot. Tak pernah. Okey, tak apa. Roslan Madun ni adalah budayawan juga. Okey, budayawan di peringkat kebangsaan, kita kenal sampai peringkat kebangsaan. Dan Roslan Madun ni membawa image Pahang ni, budaya Pahang. Alah, Roslan Madun, kalau awak nak tahu lagu dia terkenal, lagu tradisional Pahang ni, apa nama okey, Lemak Manis. Tak pernah dengar lagu Lemak Manis? Pernah. Okey. Tu Roslan Madun lah, Lemak Manis. Nanti awak tengok kat Google, YouTube kan. Itulah. Lepas tu ada satu lagu yang terkenal tentang Sungai Pahang, Menghilir ke Sungai Pahang. Pernah dengar? Oh, pernah. Pernah dengar? Okay. Menghilir ke Sungai Pahang. Okey, macam tu lah kan. Satu contoh, budayawan Pahang lah di peringkat negeri Pahang. Sangat kenal juga di peringkat kebangsaan. Itu dia Roslan Madun. Bolehlah nanti dah tengok dekat Google, cari sikit kan tentang Roslan Madun, tengok lagu-lagu dia. Semuanya ke arah itulah. Jadi inilah dia dasar kebudayaan kebangsaan, student. Dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, yang dapat membentuklah, membentuk bangsa yang bersatu padu, betul. Itulah tujuannya. Apa yang kita ke arah perpaduan dan integrasi nasional. Semua bab tujuh ni. Okey. Termasuklah dasar kebudayaan kebangsaan ni. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita berbanggalah dan bersyukur kita ada satu budaya kebangsaan. Budaya kebangsaan ni, ada satu kebudayaan kebangsaan, tak boleh dua, sebab nama pun kebangsaan, satu je lah kan. Dalam kebudayaan kebangsaan tu banyak budaya-budaya mengikut kaum. Yang ni kita mesti berbangga dan bersyukur. Kita tahu budaya orang lain. Dengan ada dasar kebudayaan kebangsaan ni, kita tahu budaya orang lain. Dan kita tahu budaya orang lain, kita tahu pantang larang dia, kita tahu adat resamnya, kita hormat kaum lain tersebut. Dan apabila kita bercakap, sebab kita tahu dia punya pantang larang, kita tahu dia punya adatnya, budayanya, ni boleh, ni tak boleh, maka kita akan jaga kita punya komunikasi supaya tidak menyentuh perkara-perkara yang dilarang dalam budaya itu. Jadi secara tak langsung akan mengekalkan keharmonian kehidupan masyarakat majmuk di negara kita. Itu penting ni dasar kebudayaan kebangsaan ni. Okey, jadi sebenarnya cikgu jangan sangat-sangat sedihlah kepada mereka-mereka yang luar sana ni. Okey, yang sentiasa sengaja mencari ruang untuk mengeruhkan lagi keadaan lah. Kita ni dah okey-okey lah. Kita dengan kaum lain, kita sudah bersatu, dapat hidup dengan rukun dan aman. Ada pihak-pihak tertentu cuba yang nak menyimbah minyak ke dalam api. Sebab dia tahulah, dia tahu dalam hati sebenarnya, dalam hati masing-masing, peristiwa 13 Mei 1999 tu mas luka berdarah sebenarnya. Dia luka, parutnya tak akan hilang. Jadi tapi setakat ini semua hidup dalam rukun harmoni, sebab tahu kalau berlaku
tragedi ni susah nanti. Okey, banyak kesan-kesan buruknya. Okey, susah nak hidup sebab tak aman, tak harmoni, tak tenteram. Jadi mereka-mereka yang nak yang nak keamanan kita tergugat ni, yang sengaja nak memprovoke, nak mencetuskan kegelisahan antara kau ni, sepatutnya tak wajar lah dia buat macam tu. Macam tu. Tak kisah daripada mana-mana pun, tak wajar kita nak memprovokasi kaum lain-lain. Tak wajar lah. Sebab nak dikuatiri akan menyebabkan kemarahan. Kan, dan ini boleh mencetuskan kerusuhan. Jangan. Baiklah, itulah dia setakat ini sukan untuk perpaduan tu. Kemudian lah, Mawadah. Awak dah tengok awak punya semakan. Cikgu dah semak kan awak punya kerja kan, betul tak? Dah. Dah kan? Okey, baik. Tak sempat lah, masa pun dah habis. Okey, baik, Mawadah ni kita tengok ni muka surat 150. Ini yang kita akan bincang. Awak cari dulu isi. Okey, kita akan bincang pada hari Isnin. Bincang, cari isi dulu. Alright. Okey. Ni satu. Ni muka surat 1, rasionalkan dasar kebudayaan kebangsaan, memupuk kepribadian kebangsaan. Cuba cari isi dulu. So cari isi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin lah sebanyak mungkin. Dan nak selamat lah, cikgu bagi panduan 8 poin lah. 8 poin ataupun 8 markah. Fakta uraian contoh influence. Rasional ni awak buat wajar. Awak mewajarkan bahawa berikan satu rasional, bagi satu kewajaran bahawa DKK ni, dasar kebudayaan kebangsaan ni, memupuk kepribadian kebangsaan. So sebenarnya jawapannya terbuka saja. So tak perlu nak hantar, cuma hari Isnin cikgu nak tengok. Isnin nak tengok. Dapat awak bagi idea-ideanya. Baik, tu yang pertama. Yang kedua ialah yang atas tadi. Tu yang kedua sebenarnya tadi tu. Yang pertama ke atas ni 7.3. Ni 7.3 yang pertama. Ni dia. Mana tadi? Ni. Ni yang pertama lah. Ni kebat lah. Ni kebat ni. Bawah tu pun kebat juga. Ni kebat. Ni kebat lah. Yang ni pun cikgu nak. Dia mau dah? Tak. Dia mau dah? Ni you tengok. 8 poin lah ataupun 8 markah. Cari dulu isinya. Tak perlu hantar. Cuma hari Isnin tu kita nak bincang. Nak tengok awak buat perbincangan. Awak bincang. Cikgu nak tengok idea dalam kasar. Ataupun idea tu awak terus dalam satu esei penuh. Awak tunjukkan idea tu lagi bagus lah. Jadi cikgu akan semak. Cikgu akan semak lah. Ni maksudnya tugasan ni tugasan ni tapi awak seorang ada kat sini kan tu. Tak aci betul. Patutnya lain pun sama buat ni. Idea, cikgu nak tengok idea hari Isnin ni. Buatlah apa-apa pun. Kalau dapat tunjukkan cikgu dalam bentuk esei tu lagi bagus lah. Cikgu tahulah mana fakta, uraian, contoh influence. Baik, itu saja untuk kelas kita hari ni. Dah 8.40 dah terlebih sikit lah 3 minit ni. Lama kan. Jadi begitulah dia Mawadah. Kita dah cover 2 topik hari ni, 7.3 dan 7.4. Alhamdulillah. Kita sudah berada di landasan. Awak lebih laju satu topik berbanding 5F, kelas 5AB ni kan. Lebih awak laju ke depan satu topik. satu topik. 5F tinggal satu topik. Awak dah potong sebenarnya, dan kita sudah berada di landasan yang betul. Kita tidak ketinggalan lagi dah. Baik, itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu tangguhkan ke hari Isnin ni. Isnin ni tak adalah Isnin 26 bulan. Dah 19 ni kita cuti 26 bulan nanti. Lama tu dah kerja ni kan. Tak apalah itu sajalah. Dah, jomlah kita tangguhkan. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih Al-Kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawadah, jangan lupa isi kehadiran anda dalam Telegram kemas Right. kini. Jangan lupa tu, terus ke Telegram dulu. Isi dulu. Okey, itu saja, insya-Allah nanti petang atau malam kang cikgu upload kita punya rakaman hari ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama.